Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Lebih 8 juta golongan B40 yang layak bakal menerima STR Fasa 3 mulai Isnin ini. Pembayaran STR Fasa 3 dipercepat dan disalur sebelum Hari Raya Aidiladha berbanding perancangan awal pada Julai. Pembayaran membabitkan peruntukan lebih RM2 bilion. Orang ramai terutamanya golongan B40 kini boleh mendapatkan pelindungan insurans atau takaful kemalangan diri serendah RM5 sebulan atau RM36 setahun. Ia termasuk cukai jualan menerusi pakej rahmah insurans dan pakej rahmah takaful. Menteri KPDN berkata, pakej pelindungan diri rahmah itu ditawarkan syarikat insurans dan takaful Etika General Insurance Berhad dan Etika General Takaful Berhad. Kerja-kerja pembinaan projek ECRL di Kelantan dijangka siap 6 bulan lebih awal berbanding tempoh asal iaitu pada Januari 2027. Timbalan Pengarah JKR Kelantan berkata, dari segi kemajuan projek, setakat ini ia telah mencapai 61.97% melibatkan 1,500 tenaga kerja. Kemajuan projek ketika ini melibatkan kerja-kerja seperti pembinaan jambatan, pemasangan cerucuk selain pembinaan stesen pertama ECRL. Dianggarkan 40,000 anggota polis akan ditempatkan di 6 negeri yang terlibat dalam PRU DUN. Menteri Dalam Negeri berkata, ketika ini penyusunan dan persiapan anggota sedang dirangka bagi tujuan tersebut. Tegasnya pihak PDRM sentiasa bersiap siaga memastikan ketenteraman awam jadi keutamaan. Dasar dan undang-undang berkaitan aspek keselamatan data serta cyber yang lebih baik sedang disediakan. Ia sebagai langkah menjadikan Malaysia sebagai hub digital Asia. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, ke arah itu, usaha seperti melakukan pindaan terhadap Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan meneliti rang undang-undang Omnibus sedang dilaksana untuk menjadikan dasar digital negara lebih komprehensif. Susulan tular klip video seorang pegawai polis wanita yang memarahi anggota bawahan dan orang awam di media sosial. Menteri Dalam Negeri memaklumkan 8 kertas siasatan dibuka terhadap pegawai tersebut dengan 6 daripadanya melibatkan siasatan tata tertib di bawah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman. 2 lagi kertas siasatan di bawah Seksyen 506 dan Seksyen 186 Kanun Kesiksaan. Seorang kelindan lori maut manakala pemandu cedera dalam kemalangan jalan raya di Jalan Sungai Manik, Teluk Intan awal pagi tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Teluk Intan memaklumkan kejadian berlaku kira-kira pukul 2.29 pagi. Kemalangan melibatkan sebuah lori 3 tan yang dipercayai telah melanggar belakang sebuah trailer. Akibat pelanggaran, kelindan lori tersepit dan dikeluarkan menggunakan peralatan khas. Operasi SAR seorang remaja lelaki berusia 17 tahun yang dilaporkan hilang di Greek memasuki hari kedua. Mangsa Muhammad Naufal Azimi Muhammad Haris mengalami masalah mental dikuatiri telah hilang sejak Rabu. Menurut Ketua Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Greek, operasi SAR hari ini bermula pukul 10 pagi dibantu 2 ekor anjing K9. Radius pencarian melibatkan 6 kumpulan dilakukan sekitar 2 km dari lokasi terakhir motosikal mangsa ditemukan. Kes penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian Perlis. 4 warga Thailand disyaki terlibat dijangka didakwa di Mahkamah Session Kanga Perlis esok. Sebelum ini, Kerajaan Malaysia telah mengemukakan permintaan ekstradisi kepada Kerajaan Thailand ke atas 10 individu pada 6 Januari 2017. Namun, hanya 4 individu berjaya dikesan dan dihadapkan ke Mahkamah Thailand bagi tujuan ekstradisi. Sebanyak 2.41 juta liter diesel subsidi bernilai RM5.41 juta dirampas dalam ops tiris melibatkan 198 tangkapan. Ia hasil 6,571 pemeriksaan yang dibuat bermula 1 Mac hingga 31 Mei lalu. Timbalan Menteri KPDN berkata, ops berkenaan berkuat kuasa selama 6 bulan bermula 1 Mac hingga 31 Ogos yang turut melibatkan kerjasama dengan agensi penguatkuasa lain.
Paras air di empangan Bukit Merah mencatatkan peningkatan. Bagaimanapun, Esko Negeri memaklumkan pemantauan akan terus dilakukan dari semasa ke semasa. Setakat ini, catuan dibuat bagi kawasan-kawasan yang masih menerima bekalan pengairan. Tiada catuan dilaksanakan kepada bekalan air mentah untuk dirawat oleh Loji Rawatan Air Lembaga Air Perak. Jawapan atau maklum balas kepada segala aduan yang diterima pada hari bertemu rakyat Kerajaan Negeri Melaka mesti dikembalikan kepada pengadu dalam tempoh 2 minggu. Ketua Menteri berkata, jawapan perlu diberikan secara bertulis walaupun ia tidak dapat diselesaikan. Ia juga adalah petunjuk prestasi utama bagi jabatan-jabatan yang terlibat dalam menyelesaikan segala aduan yang diajukan rakyat. Astana Negeri Sarawak menafikan berita tular berkaitan keadaan kesihatan yang di-Petua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud. Menerusi kenyataan, Astana Negeri memaklumkan Tun Abdul Taib dalam keadaan baik dan sihat. Sehubungan itu, Astana Negeri meminta laporan atau berita tidak benar dihentikan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat menziarahi makam dan raudah Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi Madinah semalam. Baginda turut berkenan menunaikan solat fardu Maghrib dan Isyak serta solat sunat di perkarangan makam. Turut berangkat Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Perkhidmatan penghantaran barang sangat diperlukan para jemaah haji Malaysia bagi memastikan setiap cenderawasih yang dibeli dapat dihantar terus ke tanah air. Wartawan Anas Maknur di Mekah ada perkongsian mengenai salah satu perkhidmatan penting di setiap maktab. Anas. Baik, terima kasih Faiz Syahira di Angkasa Puri. Betul tu, salah satu perkhidmatan terpenting di setiap maktab penginapan jemaah haji Malaysia pastinya penghantaran barang. Terdapat dua perkhidmatan yang berada di Mekah dan juga Madinah sepanjang tempoh haji tahun ini, iaitu Pos Malaysia dan juga FGV Transport. Dan di lokasi saya berada di Abra Janadirah ini, FGV Transport adalah pengendali perkhidmatan penghantaran barang, dan seperti dapat dilihat di belakang saya ini, banyak kotak yang bertimbun untuk dihantar ke tanah air. Ini adalah kotak-kotak yang dibeli oleh para jemaah haji, barang-barang yang mereka beli dan disimpan di dalam kotak untuk dihantar setiap hari. Ada saja penghantaran yang dibuat dan mengikut maklumat daripada FGV Transport, purata harian kotak-kotak ini boleh mencecah sehingga 100 kotak, dan operasi yang bermula sejak 22 Mei lalu di Madinah, manakala di Mekah pada 25 Mei akan dihentikan sementara bermula Isnin nanti bagi membolehkan para jemaah haji dan juga petugas yang terlibat di sini untuk menuju ke Arafah dan menyelesaikan ibadah haji mereka untuk berwukuf bermula pada hari Selasa. Dan 2 Julai nanti mereka ini akan bersambung semula operasi di setiap maktab yang terlibat. Di Mekah ini ada 6 lokasi ataupun 6 maktab yang melibatkan FGV Transport, manakala bakinya oleh Pos Malaysia. Dan setiap kotak-kotak ini ada pelbagai saiz, jika ada yang saiz S dan sehinggalah saiz L, untuk para jemaah ini membuat pilihan dan juga harga yang mengikut saiz kotak ini. Dan penghantaran pula seperti saya maklumkan tadi, setiap hari kotak-kotak yang bertimbun ini akan dihantar terus untuk dihantar ke tanah air. Itu saja yang boleh saya kongsikan dari Abra Janadirah mengenai perkhidmatan penghantaran barang untuk para jemaah haji. Kembali kepada Faiz Syahira. Anas, terima kasih untuk perkembangan itu. Jabatan Perikanan Johor telah mencapai sasaran melabuhkan 140 peranti pengumpulan ikan atau unjam tahun ini di 3 perairan negeri. Inisiatif melibatkan peruntukan RM100,000 daripada kerajaan negeri bertujuan menarik lebih banyak ikan untuk bergerak ke perairan sekaligus meningkatkan tangkapan. Sebanyak 137 unjam dilabuh di perairan Pontian dan Batu Pahat, manakala 3 unjam dilabuh di perairan Air Baloi. Kerajaan belum bercadang memberi ribat pelepasan cukai kepada golongan OKU dalam kategori B40 dan M40 bagi pembelian kenderaan bermotor.
Namun, pengecualian cukai pendapatan sedia ada diberikan kepada mereka sebanyak RM400 bagi berpendapatan kurang RM35,000. Jelas Timbalan Menteri Keuangan bagi perbelanjaan membeli peralatan sokongan asas pula, mereka layak menerima potongan cukai sehingga RM6,000 dan tambahan RM6,000 lagi sekiranya berdaftar dengan JKM. Kursus pra-perkahwinan kelolaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tidak diwajibkan. Menterinya menjelaskan kursus disediakan itu berbeza dengan kursus pra-perkahwinan kendalian agensi dan Majlis Agama Islam Negeri yang dikhususkan bagi pasangan beragama Islam. Beliau menjawab kekeliruan berhubung kenyataan sebelum ini mengenai tiada cadangan untuk mewajibkan kursus pra-perkahwinan yang sebenarnya merujuk kepada modul kursus kendalian kementerian. Pemilihan pelarian Rohingya dinilai berdasarkan kelayakan akademik sebelum dibenarkan melanjutkan pengajian di IPT negara ini. Menteri Pengajian Tinggi memaklumkan masyarakat tidak perlu bimbang dengan keputusan menerima mereka melanjutkan pelajaran di IPT. Malah permohonan tersebut hanya dalam bidang tertentu yang dengan tempat yang terhad. Dana kesejahteraan mental belia Asia dilancarkan dengan peruntukan $3 juta Amerika. Ia bertujuan menyokong inisiatif NGO terlibat dalam penyelesaian isu kesihatan mental golongan belia rantau Asia. Diuruskan AVPN, dana tersebut mendapat sokongan Yayasan Hasanah selain rakan korporat lain. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah $113 bilion Amerika Syarikat pada 15 Jun. Kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.8 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 1.0 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Bank Pusat dalam kenyataan memaklumkan komponen utama rizab antarabangsa adalah rizab mata wang asing berjumlah $100.2 bilion Amerika. Pengawalan inflasi yang baik dalam negara menyumbang kepada lonjakan 5 anak tangga kedudukan Malaysia dalam ranking daya saing dunia Institut Antarabangsa. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ida Yassin berpandangan pencapaian ini sangat memberangsangkan dan mencerminkan komitmen kerajaan dalam menampung subsidi bagi mengawal harga barangan. Ia sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negara untuk tempoh jangka masa panjang. Jumlah perdagangan perkhidmatan Malaysia merekodkan RM336.9 bilion tahun lepas. Angka berkenaan menyumbang kepada 18.8% KDNK. Jabatan Perangkaan memaklumkan defisit dalam perdagangan perkhidmatan mengecil kepada RM56.4 bilion berbanding tahun sebelumnya. Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang bakal ditandatangani United Kingdom merancangkan lagi inovasi pelbagai bidang. Menteri Komunikasi dan Digital berkata UK merupakan salah satu daripada 5 pasaran utama yang menyumbang kepada nilai pelaburan terbesar di Malaysia iaitu 12.3%. Johor kembali mendominasi perdagangan ekspor dan import negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata setakat Januari hingga April tahun ini, RM247.59 juta telah direkodkan. Johor menyumbang hampir 30% jumlah ekspor negara melalui sektor petrokimia dan ekonomi digital. RM981.9 juta telah diluluskan bagi fasiliti sokongan akaun 2 FSA2 KWSP setakat 11 Jun lepas. Kementerian Keuangan memaklumkan daripada jumlah tersebut, RM878.6 juta di bawah MBSB Bank Berhad dan baki RM103.3 juta lagi dengan menerusi BSN. 88,414 orang layak namun 47,696 bersetuju menerima tawaran. Susulan letupan di restoran barbecue di Yinchuan, China. 9 individu termasuk pemilik, pemegang saham dan kaki tangan restoran ditahan. Aset 9 individu itu juga telah dibekukan. Tragedi itu meragut 31 nyawa, manakala 7 lagi cedera. Letupan dipercayai akibat kebocoran gas dari kawasan operasi restoran. Presiden China turut menggesa usaha bantuan dan rawatan dilakukan segera.
Di Paris, letupan gas turut menggegarkan bandaraya itu pada Rabu menyebabkan sekurang-kurangnya 33 cedera manakala 4 kritikal. Letupan berlaku sekitar pukul 5 petang waktu tempatan di sebuah bangunan sekaligus menyebabkannya runtuh. 70 jentera bomba dengan kekuatan 270 anggota dikejarkan. Selain 9 doktor ditempatkan di lokasi kejadian. Pihak berkuasa setakat ini belum dapat memastikan punca letupan. Sekurang-kurangnya 5 orang maut dan 14 lagi cedera dalam nahas kemalangan jalan raya melibatkan pelbagai kenderaan di Mexico. Pihak berkuasa tempatan melaporkan keadaan kecederaan mangsa nahas agak serius. Imej yang dikongsi menunjukkan kebakaran dan kepulan asap tebal keluar dari beberapa kenderaan di negeri barat Jalisco. Kemalangan yang berlaku berhampiran bandar Tepatitlan itu melibatkan 6 van, 4 kereta, 4 trailer traktor, sebuah lori dan van. Kanta 744 berakhir di sini menyusul selepas ini berita perdana bersama Ivan Tuh dan Farhatul Aisyati untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.